Hai, kali ini cikgu nak membincangkan tentang topik sifat fizik air. Sebagaimana kita tahu, bumi kita merupakan satu-satunya planet dekat kita punya sistem suria kita mempunyai air. Hampir 70% kandungan bumi kita adalah air. Selebihnya 30% adalah daratan. Bila berada dalam suhu bilik, air wujud dalam keadaan jirim cecair. Air yang tuling, tidak mempunyai bau, tidak mempunyai rasa dan tidak berwarna. Jikalau air itu mempunyai bau, warna dan rasa, air itu sudah bercampur dengan bahan yang lain, menyebabkan air itu sudah berubah bentuk keadaan yang lain, cecair yang lain, mempunyai kelikatan yang lain. Air juga mempunyai ketumpatan 1000 kg per meter padu ataupun dalam unit 1 gram per sentimeter padu. Air mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Kenapa mempunyai tegangan permukaan tinggi? Disebabkan oleh molekul air itu sendiri, di mana daya molekul antara molekul yang satu lagi menarik satu sama lain. Dikatakan itu adalah daya lekitan. Jadi bila adanya daya lekitan, air itu boleh mengalir, tidak putus-putus. Okey, disebabkan tegangan permukaan yang sangat tinggi inilah menyebabkan sejenis serangga dinamakan strider air ataupun juga dikenali sebagai ayak-ayak. Serangga ini boleh terapung di atas permukaan air dan boleh berjalan di atas permukaan air disebabkan air itu sendiri mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi disebabkan daya lekitan antara molekul tersebut, dan ada ciri-ciri yang special terhadap serangga tersebut. Jangan kita sendiri cuba-cuba untuk berjalan di atas air. Nah, ya nanti kita yang tenggelam pula, bukan yang macam serangga pula kita nanti. Air juga mempunyai daya lekatan, iaitu molekul air juga boleh melekat pada dinding xylem dalam batang pokok, di mana ini membolehkan bila adanya daya lekatan dan juga daya lekitan antara molekul air, menyebabkan air daripada akar diserap masuk ke dalam batang pokok terus ke daun. Fenomena ini dikatakan adalah tindakan kapilari yang berlaku pada tumbuhan tersebut, yang dalam proses menyerap air daripada akar hingga ke daun untuk melakukan proses fotosintesis. Air boleh berubah kepada bentuk jiri yang lain. Perubahan air daripada bentuk pepejal, iaitu ais, kepada cecair dinamakan proses peleburan. Proses ini memerlukan penyerapan haba, di mana zarah-zarah air tersebut menerima haba. Bila dia menerima haba, zarah tersebut akan menukarkan tenaga haba tersebut kepada tenaga kinetik, di mana zarah-zarah tersebut akan cuba bergetar semakin kuat. Lama kelamaan, zarah tersebut akan memutuskan daya tarikan antara satu sama lain. Jarak antara molekul air tersebut semakin menjauh kerana mereka menerima haba. Konsep dia macam ni. Macam kita, kalau kita menerima haba, kalau kita terasa panas, apa-apa kita akan buat? Mestilah kita cuba mengelak daripada berada di sebelahan orang-orang yang lain. Kita perlukan ruang. Macam itulah juga kepada zarah-zarah air. Dia perlukan ruang. Dia perlu jarak daripada kawan-kawan sebelah dia. Okey, ini menyebabkan suhu meningkat dan juga tenaga kinetik juga akan meningkat. Seterusnya, kita pergi kepada proses daripada bentuk cecair kepada bentuk gas. Cecair kepada gas adalah proses pendidihan ataupun satu lagi proses penyejatan. Kedua-duanya adalah daripada bentuk cecair dan kepada bentuk gas. Nanti topik seterusnya cikgu akan membincangkan apa yang membezakan antara pendidihan dan juga penyejatan. Okey, untuk proses daripada bentuk cecair kepada gas tu tadi, apa yang berlaku berdasarkan teori kinetiknya, di mana zarah-zarah pada air tersebut menerima haba juga. Okey, sama seperti peleburan. Bila menerima haba dalam keadaan cecair, zarah-zarah yang berada jauh sedikit semakin menjauhi. Sebab kenapa? Bila dia terima haba, dia rasa tidak selesa. Tenaga kinetik semakin meningkat, menyebabkan zarah-zarah tersebut semakin bergerak, semakin rawak dan menjadi gas. Tenaga kinetik pun semakin meningkat.
Untuk proses daripada keadaan jirim gas kepada bentuk cecair dinamakan proses kondensasi. Proses ini adalah proses pembebasan haba di mana dipatah balik daripada gas pergi kepada bentuk jirim cecair. Pernahkah kamu mandi menggunakan air panas? Air panas tersebut menghasilkan steam yang panas, itu gas yang panas. Gas yang panas tersebut akan terkena pada permukaan cermin dalam bilik air kamu. Bila dia terkena pada permukaan cermin, dia akan bertukar menjadi titisan air, iaitu daripada gas bertukar menjadi cecair. Jadi proses ini dinamakan kondensasi, di mana proses ni memerlukan pembebasan haba. Jarak antara molekul tersebut semakin mendekati. Bila dia berada dalam kesejukan, dia cuba merapat satu sama lain. Daya tarikan dia semakin kuat. Jadi pergerakan dia semakin perlahan. Suhu semakin menurun. Okey. Situasi yang sama juga berlaku apabila kita meletakkan ais ke dalam segelas gelas. Jadi apabila dibiarkan seketika, ais tu mula mencair dan kita akan lihat titisan air di sekeliling gelas tersebut. Ini bukan disebabkan oleh ais tu sendiri keluar melalui dinding gelas tersebut. Yang menyebabkan titisan air di luar gelas adalah disebabkan oleh gas di luar, iaitu udara-udara di luar gelas. Udara di luar gelas adalah wap air. Jadi wap air ni apabila terkena pada permukaan yang sejuk seperti permukaan gelas, dia akan membebaskan haba. Bila dia membebaskan haba, proses kondensasi berlaku. Jadi bentuk wap air iaitu gas bertukar menjadi cecair iaitu titisan air. Jadi itulah proses kondensasi. Dan proses daripada cecair kepada bentuk pepejal iaitu proses pembekuan, di mana kita nak jadikan cecair tersebut air, simpan dalam peti ais menghasilkan air batu iaitu ais. Proses ini memerlukan pembebasan haba. Jadi jarak antara zarah semakin mendekati satu sama lain. Lama kelamaan zarah itu akan bercantum satu sama lain, menjadikan satu ikatan yang sangat kuat dan kukuh, menghasilkan pepejal yang keras seperti ais. Suhu semakin menurun. Tenaga kinetik mereka semakin perlahan, di mana susunan antara zarah dalam keadaan pepejal adalah sangat rapat dan mereka hanya bergetar pada tempat sendiri. Takat didih air. Kalau takat didih, mestilah kita kepada proses pendidihan tu tadi, iaitu proses daripada cecair kepada bentuk gas. Jadi proses ini memerlukan suhu 100 darjah Celsius, barulah molekul air itu tadi bertukar bentuk kepada wap air, iaitu steam air yang panas. Jadi proses ini dinamakan proses pendidihan. Takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Manakala bagi takat beku adalah 0 darjah Celsius, iaitu proses daripada bentuk cecair kepada bentuk pepejal. Jadi proses ini memerlukan 0 darjah Celsius, barulah cecair tersebut bertukar menjadi ais batu. Takat didih air boleh berubah daripada 100 darjah Celsius, boleh naik kepada 105 atau lebih daripada itu, disebabkan oleh kandungan benda asing yang berada di dalam air. Contohnya, kalau kita ada segelas air, kita tambahkan garam, air tersebut akan mendidih pada suhu lebih daripada 100 darjah Celsius. Takat beku bagi air juga boleh serendah daripada -5 pada kebiasaan, iaitu 0 darjah Celsius. Kalau kita tambahkan garam benda asing ke dalam air tersebut dan kita sejukkan, suhunya boleh mencecah -darjah Celsius. Ini disebabkan oleh haba yang diperlukan untuk mendidihkan air tersebut perlu yang sangat-sangat yang tinggi. Mencapai suhu yang tinggi, barulah dia bertukar menjadi gas. Jadi takat didihnya bertukar untuk jadi gas perlu lebih daripada 100 darjah Celsius. Begitulah konsep dia. Okey, cikgu ada satu soalan. Kalau kita memanjat gunung, gunung yang tinggilah, bila kita berada di puncak, adakah takat didih air berada di puncak gunung sama seperti takat didih yang berada di bawah gunung? Jawapannya tidak sama. Bila kita masak air di kawasan pegunungan,
air tersebut cepat untuk mendidih bertukar menjadi gas. Berbanding di bawah gunung, di mana di bawah gunung dia perlu mencapai 100 darjah Celsius barulah cecair tersebut bertukar menjadi gas. Manakala bila kita berada di kawasan gunung, iaitu puncak gunung, air tersebut bertukar menjadi gas pada suhu bawah 100 darjah Celsius. Jadi takat didih air ni bila berada di kawasan pegunungan, dia tidak sama seperti yang biasa berlaku di bawah. Kalaulah kita memanjat gunung, bila kita berada di kawasan yang tinggi, kita cuba untuk memasak pasta. Pasta tersebut mesti tidak masak. Kenapa? Air cepat bertukar menjadi gas sebelum pasta itu lembut. Jadi, kenapa jadi macam tu? Kawasan pegunungan, iaitu bila kita semakin ke atas gunung, semakin ke atas, kawasan tersebut mempunyai tekanan udara yang sangat-sangat rendah berbanding di kawasan bawah. Tekanan rendah disebabkan oleh zarah-zarah udara tersebut. Zarah-zarah udara yang berada di puncak gunung semakin berkurangan. Jadi, bila udara semakin kurang, jarak antara zarah tersebut adalah semakin jauh. Bila jarak semakin jauh, pendidihan air menghasilkan wap air tersebut, iaitu steam, menyebabkan steam tersebut cepat untuk naik ke atas. Sebab tiada benda yang memberi impak tekanan yang kuat. Tekanan yang rendah di atas sana, iaitu bila kekurangan zarah udara, steam tersebut senang untuk naik ke atas disebabkan oleh zarah-zarah antara udara tersebut adalah berkurangan. Jadi jarak antara mereka sangat jauh. Sebelum 100 darjah Celsius, dia dah bertukar menjadi gas. Jadi apa cara untuk kita memastikan kita punya pasta tu tadi cepat masak? Jadi kalau kita masak macam biasa, air akan cepat kering. Jadi caranya kita isikan air yang banyak dalam satu bekas supaya air itu lambat untuk bertukar menjadi gas. Jadi cara kedua pula, kita boleh menambah beberapa cubit garam ke dalam bekas takungan air itu tadi yang kita masak pasta itu tadi. Bila kita tambah garam, menyebabkan takat didih bagi air tersebut semakin meningkat. Kalau yang biasa di puncak gunung, takat didih bagi air di bawah 100 darjah Celsius kan, mungkin dikatakan contohlah 80 darjah Celsius, dia dah bertukar menjadi gas. Jadi kita nak tingkatkan dia, kita tambahkan garam, mungkin suhu bagi takat didih dia lebih kepada 80. Jadi suhu untuk air tersebut akan lebih panas. Bila lebih panas, pasta tu cepat masak. Okey, sekian sahaja untuk kali ini. Kita bertemu lagi pada topik yang seterusnya. Bye. Nanti jumpa lagi. Assalamualaikum.